Jadi kalau kita lihatlah benda satu tengok dari sudut yang baiknya, kira alhamdulillah sebab dia tanya juga. Kan Ada kesedaran lah ada maknanya. kesedaran kan. Dia tanya Positif dia. Okay. positif dari sudut positifnya mungkin ada kesedaran untuk dia tanya. Kemudian tapi kefahamannya kurang. Kan yang menyebabkan mungkin dia faham untuk ajar Quran ni dia tak boleh ambil bayaran. Kan tak boleh ambil bayaran, kemudian kena seikhlas hati je dia faham gitu. Kan tapi itulah kita kena balik semua balik kepada asas je kenapa kita perlu kembali kepada Al-Quran. Kan umat Islam, masyarakat kita ni kena kembali kepada Al-Quran sebab kita rujuk pada satu ayat Quran daripada surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu berkata ataupun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu sesungguhnya kaum aku menjadikan hadzal Quran ini mahjura, satu perkara yang diabaikan. Mana Rasulullah SAW ni mengadu pada Allah Ta'ala. Rasulullah kata bahawa kaum ataupun umat Nabi Muhammad ni mengabaikan Al-Quran. Al-Quran ni apa dia? Quran ni wahyu kalamullah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Rasulullah SAW untuk nak menyampaikan Quran. Dan kita ni bila kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi pun sebut, kata Nabi tinggalkan dua perkara yang selagi mana kita umat Islam ni berpegang teguh dengan dua perkara tersebut takkan sesat. Quran dengan sunnah kan. Jadi atas kesedaran itulah yang kita berpegang perlunya umat Islam ni mempelajari, belajar Al-Quran, boleh baca Al-Quran, menghafal, selepas menghafal kena belajar faham, selepas faham dia kena mengamalkan Al-Quran, dia kena mempraktikkan Al-Quran. Jadi itulah kita punya perjuangan kita, jihad kita kan. Jadi sebagai respon daripada apa yang dikatakan tu, pertama sekali alhamdulillah sebab dia tanya juga kan. Dia tanya juga, dia ada minat juga. Cuma kefahamannya dari sudut mungkin dia rasa tak patut untuk nak ambil yuran. Kan. Tapi kita lihat kalau yuran ni okey, apa hukum seseorang guru Al-Quran dia mengambil bayaran daripada mengajar Al-Quran. Kan, apa hukum dia? Dia kalau tengok dari sudut fiqah pun dia tak menjadi satu kesalahan. Kan, tak salah pun kita ambil bayaran untuk Quran tu, dan bayaran tu pula bayaran yang bukannya tak masuk akal. Ada hadis kan? Ya? Ada hadis kan yang timur bayaran tu? Ada kan. Tapi kita tengok dari sudut ni lah. Kita bayar bukan bayar Al-Quran tu. Kan, bukan bayar ilmu Al-Quran. Sebab kalau nak bayar ilmu Al-Quran, kita nak letak berapa harga untuk Quran ni? Kan, RM30 untuk nak bayar Al-Quran ni, kita nak letak harga sebanyak tu kah? Kan, kalau kita kata Al-Quran tu dengan kita menilaikan Al-Quran itu dengan jumlah tertentu daripada duit kita ni, kita nak beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak tu. Kan, jadi yang diletakkan itu bukannya nilai Al-Quran, tapi masa dia. Kan, setengah orang tu kita tengok macam kalau masuk kursus kan, ada macam-macam kursus yang ditawarkan kan. Kemudian dia letak kata okey, sejam masa saya kamu nak bayar, kena bayaran dia sekian. Kan setengah orang ataupun dia mengajar kursus ataupun apa-apa jugalah kan, dia letakkan bayaran. Makna yang kita bayar itu adalah masa dia. Dan kalau untuk dunia kan, untuk dunia kita boleh letak harga yang tinggi untuk nak membayar masa guru itu. Kenapa kita terlalu berkira kan untuk nak bayar masa guru yang mengajarkan Al-Quran. Kan. Dan sebenarnya macam yang saya tulislah dekat dalam hantaran Facebook, kalau boleh guru Al-Quran ni kita nak bagi percuma, nak orang mari seramai mungkin, dan menjadi harapan kita nak lihat satu masa nanti di Malaysia anak-anak kita ataupun generasi kita semuanya hafal Quran. Kan, ataupun majoritinya, kebanyakannya mereka menghafal Al-Quran. Kan, waktu bulan Ramadan ni kita boleh hidupkan tarawih kita dengan bacaan Quran 30 juzuk. Satu bulan tu khatam 30 juzuk. Kan, kita penuhi majlis-majlis ilmu untuk nak tadabbur Al-Quran, kan, untuk nak faham Al-Quran. Dan selepas daripada tu kita nak Al-Quran ini hidup dalam masyarakat kita. Yang tu harapan kita. Jadi ini sebenarnya satu proses yang menuju ke arah tu lah.
kan. Macam dia proses, kalau kita lihat macam proses dakwah lah kan, proses dakwah dia bermula dengan sedikit, kemudian dia makin berkembang dan dia memerlukan kepada kefahaman kan. Kita sampaikan kepada mereka apa tujuan sebenar untuk belajar Al-Quran, kenapa kita mari belajar Al-Quran kan. Dan mengenai upah tu tak apalah kan, misal kata kalau dia rasa berat lah bayaran sebanyak sekian, yang pentingnya okey dia cari. Kalau dia rasa nak cari yang percuma pun kan tak ada kan, tempat yang boleh mengajarkan Al-Quran secara percuma kan. Itulah, jadi yang penting teruskan mengaji, teruskan belajar Al-Quran atas kefahaman kita nak Al-Quran ini hidup dalam masyarakat kita, hidup dalam kehidupan kita, hidup dalam masyarakat kita, tu tujuan kita lah.